Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya. Nama saya Dr. Haizat bin Daud dari Klinik Sabah. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Jadi hari ini kita nak bincang-bincang pasal masalah tekanan darah tinggi dan komplikasinya. Jadi sebelum kita cerita pasal tekanan darah tinggi, nak kena faham apakah itu tekanan darah. Tekanan darah itu ialah tekanan yang dikeluarkan oleh kita punya jantung untuk mengepam darah daripada jantung keluar. Jadi setiap kali jantung kita mengepam, dia ada tekanan. Bila pam dia ada tekanan, dan dia relax pun dia ada tekanan. Tekanan pam selalunya jauh lebih tinggi daripada tekanan dia relax. Jadi untuk orang normal, tekanan jantung kita ni ialah berapa? 120, 80. Nanti biasa kita conteng lagi lah. Saya tulis. Okay. Tekanan darah normal. Tekanan darah normal ialah 120/80. Sheila, Ridwan, Liana, terima kasih kerana bersama-sama. 120/80 mmHg. Ini adalah tekanan darah yang normal, okey? Apa-apa juga tekanan yang bacaannya lebih daripada 140/90, ini general rule adalah dikira tinggi. Apa-apa juga bacaan yang lebih tinggi daripada 140/90 dikira tinggi. Yang ini yang nak kena hati-hati. Kalau katakan dia terlampau tinggi, ada banyak komplikasi yang boleh berlaku. Jadi hari ini itulah kita nak cerita pasal komplikasi tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi boleh menyebabkan rosak pada, pertama kita punya otak. Itu otak yang pertama. Yang kedua kita punya mata. Yang ketiga kita punya jantung. Yang keempat kita punya buah pinggang. Yang ini 4 organ utama yang selalunya boleh menyebabkan kita punya kualiti hidup terganggu akibat daripada rosak. Kerana kita tidak kawal kita punya tekanan darah dengan betul, dengan bagus. Okey. Jadi selalunya bila anda pergi ke klinik, dia punya definisi untuk tekanan darah tinggi ialah sekiranya anda punya bacaan ni lebih daripada 140/90 pada dua keadaan, dua masa yang berbeza. Contoh hari ni anda ambil tekanan darah, 3 hari akan datang kita ambil lagi tekanan darah, mungkin waktu pagi. Kalau katakan dua-dua bacaan ni lebih daripada 140/90, itu dikira tinggi. Dan selalunya mereka yang ada darah tinggi ni memang perlukan rawatan. Cuma dia bergantung kepada keadaan anda sewaktu ada tekanan darah tinggi tu. Sekiranya anda ada, kita cakap metabolic syndrome. Sindrom metabolic syndrome. Di mana anda ada obesity, anda ada tinggi kolesterol dan juga insulin resistance. Sekiranya anda ada metabolic syndrome ni, terdiri daripada obesity, high kolesterol dan insulin resistance, ada kencing manis, kolesterol dan obesity. Bila anda ada tekanan darah tinggi, anda perlu rawat ni juga pada waktu yang sama supaya tekanan darah akan turun. Dalam kebanyakan kes, mereka yang ada obesity dan dia ada tekanan darah tinggi, kalau dia boleh turunkan berat badan dia, dia punya tekanan darah pun akan turun sekali. Akan turun juga. Jadi adalah lebih, kita cakap, efektif kalau anda dapatkan rawatan untuk turunkan tekanan darah tinggi dengan turunkan semua ni sekali,
kalau sekiranya anda ada metabolic syndrome. Okey. Jadi hari ni kita cerita pasal dia punya komplikasi. Komplikasi ni selalunya ialah akibat buruk dari hasil daripada tekanan darah yang tidak terkawal. Yang saya cerita tadi yang pertama ialah kita punya brain. Ya, brain kita sekejap. Saya cuba nak kongsi, saya punya share, saya nak share saya punya screen. Tengok boleh nampak ke tidak? Ni dia. Okey, sekejap Mana tadi? Saya share dulu saya punya Chrome tab saya. Ini ke? Oh ini. Yang ini. Okey. Saya harap anda boleh nampak. Okey, inilah dia punya komplikasi. Komplikasi kita punya tekanan darah tinggi yang tidak dikawal. Maksudnya tekanan darah tinggi anda konsisten lebih daripada 140-90 untuk hampir ke setiap masa. Begitulah. Okey. Jadi yang pertama ialah brain. Brain ni maksudnya kita punya otak. Apabila tekanan darah kita terlampau tinggi, tekanan darah tinggi tu boleh menyebabkan salur-salur darah otak sebenarnya sebelum otak kita ni ada efek, dia sebenarnya akan memberi efek kepada kita punya salur darah dahulu. Salur darah sekejap tak ada kat sini. Saya cuba check kat sini ada ke tidak. Ni. Okey. Sekejap saya kasih stop yang ini. Saya cuba share yang lagi satu. High blood pressure dangers. Ni. Boleh nampak kan? Apabila kita punya tekanan darah tu meningkat dan kita tidak kawal dia dengan bagus, dia boleh menyebabkan kita punya ini loss of sight from narrowing. Yang ini untuk mata. Untuk kita punya brain ni hemorrhagic stroke. Apabila tekanan darah kita terlampau tinggi, dia menyebabkan salur-salur darah yang berada di dalam kita punya otak tu, dia mengalami tekanan yang tinggi juga. Bila dia mengalami tekanan yang tinggi, dia boleh pecah. Dia boleh menyebabkan stroke yang kita panggil hemorrhagic stroke. So kesan yang pertama ialah kita panggil kepada kita punya otak stroke, hemorrhagic ataupun stroke ischemic. Bila tekanan darah kita tinggi, tekanan darah tinggi yang berada di dalam otak tu menyebabkan tekanan darah kita punya salur darah pecah dan menyebabkan stroke yang hemorrhagic, maksudnya ada pendarahan di dalam otak. Itu yang pertama. Yang kedua, stroke ischemic ni ialah apabila tekanan darah tinggi tu merosakkan salur darah kita tu yang sebelah dalam tu. Bila dia punya salur darah sel-sel di dalam tu rosak, dia menyebabkan pemendapan aterosklerosis, pemendapan kita punya kolesterol di dalam tu dan menyumbat. Bila tersumbat, tiada oksigen ke dalam otak, jadi itu boleh menyebabkan stroke yang dinamakan ischemic. Yang ini yang kita cakap komplikasi yang kita cakap teruk lah. Sebenarnya arwah datuk saya sebelah mak, seorang dia seorang yang kuat merokok. Saya tahu terus terang lah, kuat merokok, dan satu hari dia punya tekanan darah dia terlampau tinggi. Saya rasa dia tak makan ubat dengan betul lah, compliance dia agak tidak bagus. Jadi bila satu hari tu dia tiba-tiba jatuh dan dia punya separuh badan dia sebelah, saya tak ingat sebelah kiri ke sebelah kanan, dia lumpuh separuh badan. Bila hantar pergi ke hospital, dia orang cek, rupa-rupanya dia mengalami ischemic stroke. Stroke yang disebabkan oleh penyumbatan salur darah di dalam otak. Ini adalah komplikasi yang sangat common. Okey. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita cek balik yang brain. Saya cuba share balik semula skrin saya supaya semua orang boleh nampak. Sekarang kita pakai yang
yang bagus sikit. Saya tak payah lukis dah. Ini lukisan Google, pakcik Google ni lagi cantik. Yang kedua ialah hypertensive encephalopathy. Hypertensive encephalopathy ni, confusion, headache dan convulsion ni ialah apabila tekanan darah kita terlampau tinggi, hampir 180 di atas, di bawah 120, dia boleh menyebabkan masalah pada salur darah dan dia mengganggu anda punya fungsi otak. Mungkin dia tak kena stroke, tapi disebabkan dia tekanan darah terlampau tinggi, dia tak boleh berfikir dengan lurus. Dia confused, sakit kepala, dia ada convulsion ni ialah kita cakap dia boleh sawan. Jadi ini semua, kadang-kadang dia boleh muntah. Ini semua adalah kita cakap komplikasi yang buruk akibat daripada tekanan darah yang tinggi. Itu yang pertama ya. Pada kita punya otak. Okey. Yang kedua ialah kita punya mata, hypertensive retinopathy. Hypertensive retinopathy. Pada otak, pada mata, salur-salur darah di dalam mata tu, salur darah di dalam mata kita ni sangat kecil, mikroskopik lah. Jadi bila tekanan darah terlampau tinggi, bayangkan tekanan darah yang tinggi tu masuk ke dalam mata, salur darah dalam mata. Salur darah tu kecil. Dengan tekanan yang tinggi tu, jadi salur darah di dalam mata pun dia boleh pecah. Di dalam mata boleh menyebabkan pendarahan, di dalam kita punya berbola mata, boleh menyebabkan iskemia ataupun kurang oksigen yang sampai ke kita punya retina. Jadi itu juga boleh menyebabkan kita dapat buta, mata yang buta. Okey. Yang kedua lah pada mata. Yang ketiga, blood. Yang ketiga ialah darah, elevated blood sugar level. Yang ini selalunya untuk mereka yang ada masalah ni, metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni, mereka yang ada insulin resistance, dia juga boleh dalam kebanyakan masa, ini satu penyakit yang kita panggil 3 dalam 1. Dia macam apa tu, Nescafe 3 in 1 tu kan. Kalau dah ada satu, dia mesti ada lagi 2 lagi di dalam tu. Dia package. Kalau ada insulin resistance, selalunya dia akan ganggu anda punya tekanan darah juga, yang mana dia boleh menyebabkan anda dapat elevated blood sugar level, insulin dia pun boleh meningkat. Insulin meningkat pula. Insulin dia boleh jadi resistance. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah pada kita punya jantung. Jantung dia sendiri, okey. Cuba bayangkan jantung sekejap kita punya jantung. Jantung ni, bayangkan kita punya jantung, dia sendiri ada salur darah, arteri koronari kan, kita panggil arteri koronari. Jadi dia akan bekerja dengan keras. Jadi arteri koronari ini akan sampaikan oksigen melalui salur darah ke otot jantung kita. Jadi sekiranya kita punya tekanan sangat tinggi, arteri koronari itu sendiri boleh rosak. Dia punya salur darah boleh mengeras dan boleh ada arteriosklerosis, boleh tersumbat di dalam dia. Yang itu yang akan boleh menyebabkan myocardial infarction ataupun heart attack. Yang kedua, untuk jantung boleh dapat hypertensive cardiomyopathy, heart failure ni. Ini adalah apabila, cuba bayangkan kita punya jantung bekerja 24 jam sehari, tak berhenti. Okey, maksudnya katakan waktu untuk orang normal dia akan jantung pump relax, pump relax, pump relax, pump relax, pump relax. Setiap hari 24 jam, selagi anda hidup, selagi itu dia bergerak. Anda tidur pun dia bergerak juga. Untuk mereka yang ada darah tinggi, bayangkan dia punya kerja tu kita cakap tekanan dia lebih. Maksudnya bila dia pump tu, dia pump dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi sampai satu masa dia akan jadi lemah. Bila dia pump gitu, dia jadi lemah. Pump jadi lemah. Pump makin lama dia makin lemah disebabkan dia dah tak kuat untuk melawan tekanan daripada luar tu, tekanan kita punya salur darah tu. Jadi dia membengkak. Dia boleh dapat ventricular hypertrophy. Dia membengkak. Bila dia membengkak, dia boleh gagal. Jadi untuk mereka yang ada
congestive cardiac failure ni, cardiomyopathy ni, selalunya umur dia dah lanjut. Maksudnya dia dah ada dia ada tekanan darah tinggi untuk satu jangka masa yang sangat panjang, yang mana sampai satu tahap dia punya jantung dia sudah gagal untuk bekerja dengan bagus. Okey. Okey, yang itu yang ke berapa tu? Yang ketiga satu, yang keempat. Yang kelima last sekali ialah kita punya buah pinggang. Yang last sekali ialah kita punya buah pinggang. Yang ni buah pinggang ni biasalah. Selalunya mereka yang ada darah tinggi, kalau tidak dikawal, buah pinggang kita pun boleh, kita cakap ada tekanan. Bila tekanan darah tinggi, dia boleh menyebabkan salur-salur darah di dalam buah pinggang kita terganggu. Dengan tekanan yang tinggi juga boleh menyebabkan gangguan pada kita punya filtration mechanism. Filtration mechanism di dalam buah pinggang tu pun terganggu juga. Jadi dia boleh rosak. Dia boleh menyebabkan chronic renal failure. Chronic renal failure ataupun kegagalan buah pinggang yang kronik. Yang inilah salah satu sebab kenapa mereka yang ada darah tinggi pun bila dia punya kidney dia rosak, dia kena dialisis. Lebih buruk lagi kalau katakan dia kena dialisis, dia ada kencing manis. Bila dah ada kencing manis dan dia darah tinggi, kombinasi yang sangat tak bagus untuk buah pinggang, sebab memang lagi cepat buah pinggang dia boleh rosak kalau dia tidak dirawat. Okey. Okey, saya cuba jawab soalan. Saya harap saya boleh memberikan kefahaman lah kepada anda. Yang penting ialah kita tahu sama ada tekanan darah kita tinggi atau tidak. Yang kedua, kita tahu kalau tekanan darah kita tinggi apa nak buat. Yang itu yang saya nak anda tahu. Sebab kalau katakan ramai orang dia tahu tekanan darah dia tinggi, tapi dia tak peduli. Dia tak ambil peduli dengan tekanan darah dia sehingga ada komplikasi. Bila dia punya buah pinggang dia dah nak rosak, baru dia sedar, oh sebenarnya aku dah ada darah tinggi. Jadi yang ini kita tak nak berlaku. Kita nak anda peka dengan apa yang perubahan yang berlaku dalam diri anda supaya anda boleh buat sesuatu dengan cepat. Okey. Okey, Asdelia tanya, doktor tekanan saya beberapa minggu ni 119/70. Okeykah saya minum ubat darah tinggi? Kadang saya macam pening. Okey, Asdelia. Selalunya 120/70 ni ialah untuk mereka yang tak ada darah tinggi. Dia kita cakap adalah tekanan darah yang agak normal. Di antara 120 hingga 80 dia adalah tekanan darah yang agak normal. Kalau anda minum ubat darah tinggi dan bacaan dia begini dan anda rasa kadang-kadang macam pening, mungkin kita tidak tahu. Mungkin ada masa waktu yang anda makan ubat darah tinggi tu, dia punya tekanan darah mungkin terlampau rendah. Kita tidak tahu waktu bila. Bila terlampau rendah memang kadang-kadang boleh pening. Saya sarankan untuk anda jumpa balik dengan doktor yang merawat, yang bagi ubat darah tinggi tu. Cakap, doktor saya punya tekanan darah begini, rendah ni 119/70. Tidak juga rendah lah, actually normal, cuma sebab anda makan ubat darah tinggi. Kita takut ubat tu mungkin dia punya dos dia terlampau tinggi atau dos tidak ngam, menyebabkan kadang-kadang dia punya tekanan darah tu turun lebih daripada yang kita targetkan. Jadi nak kena adjust. Yang ni adjustment of dosage tu je lah. Okey. Cheng Cheng tanya, punca dapat darah tinggi adakah dari pemakanan? Ya, salah satu sebab ialah kita punya makan ni. Metabolic syndrome ni ialah daripada apa yang diet kita. Terlampau banyak, dia orang cakap kalau macam anda punya diet tu terlampau masin, dia boleh jadi penyebab kepada anda punya tekanan darah tinggi. Sebab tu kadang-kadang orang darah tinggi nak kena kurangkan yang masin-masin. Minum minuman yang bergas boleh menyebabkan insulin resistance. Kalau ada kencing manis, dia juga boleh ada darah tinggi. Ni pun akan boleh menyebabkan tekanan darah dia naik. Nak kena jaga pemakanan dan peminuman, betul. Selain daripada mereka yang memang ada darah tinggi dalam keluarga. Kalau ada dalam keluarga ada darah tinggi, memang anda boleh ada risiko untuk dapat kalau anda tidak jaga anda punya kesihatan. Kalau ibu dan bapa ada darah tinggi, anda pun boleh ada risiko untuk dapat darah tinggi kalau tidak jaga pemakanan. Vina tanya, kalau makan ubat darah tinggi, perlukah makan ubat seumur hidup? Oh, soalan yang bagus. Selalunya ramai pesakit tanya saya ni, perlu makan ubat seumur hidup kah? Jawapan dia senang je.
Ia bergantung dengan apa yang anda buat, tindakan anda. Tindakan anda. Sebenarnya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, dia ada tiga komponen besar. Tiga komponen. Turunkan tekanan darah tinggi. Ada tiga perkara yang anda perlu buat untuk turunkan tekanan darah tinggi. Ini rahsia. Rahsia. Tak ada juga rahsia lah. Yang pertama, anda sebenarnya perlu jaga diet. Jaga pemakanan. Diet. Ini yang pertama. Jaga pemakanan, diet. Jangan terlampau banyak lemak, terlampau banyak minyak, terlampau banyak masin. Lepas tu, jangan terlampau banyak makan lah maksud dia. Jaga pemakanan, diet. Yang kedua, nak kena buat exercise. Yang ini yang susah kita nak buat. Exercise, maksudnya senaman. At least 20-30 minit 3 kali seminggu. 20 hingga 30 minit sehari, 3 kali seminggu exercise. Yang ini nak kena buat. Dan yang ketiga, baru ubat. Ubat ini maksudnya dapat daripada klinik lah. Yang ini bukan ubat, bukan juga bila kata ubat ni termasuk suplemen yang dibeli daripada mana-mana online ke apa ke, kawan-kawan bagi tahu. Bukan. Ini ubat spesifik daripada klinik. Saya rujuk pada ubat di klinik. Okey. Jadi kalau katakan anda dah makan ubat tekanan darah tinggi, hanya makan ubat, anda hanya harapkan ubat sahaja untuk turunkan tekanan darah, anda tak buat dua ni. Jadi ada kemungkinan akan terpaksa bergantung dengan ubat seumur hidup. Sebab kejayaan anda untuk menurunkan tekanan darah bergantung kepada tiga tindakan ni. Kalau anda boleh buat makan ubat, anda juga exercise dengan rajin, dan anda juga jaga pemakanan anda berpantang, ada kemungkinan tekanan darah anda akan turun dan doktor sendiri akan berhentikan ubat tekanan darah tinggi anda kalau katakan anda punya tekanan darah dah turun dengan tiga perkara ni. Jadi sebenarnya bila katakan makan ubat seumur hidup tu maksudnya anda hanya harap ubat sahajalah, anda tak buat yang dua. Jadi sebenarnya kalau katakan dah makan ubat untuk satu jangka masa, tiba-tiba tengok rendah ni anda punya tekanan darah ni bila dah makan ubat. Jadi kadang-kadang doktor terpaksa berhentikan. Sebab kalau kita teruskan ubat darah tinggi, kalau tekanan darah anda dah turun, kita takut dia terlampau rendah. Nanti anda boleh rasa pening-pening pula. Itu kita tidak mahu dia berlaku. Okey? Okey, soalannya sekiranya. Nisa. Inilah dia. Jawapan yang terbaik. Dah tanya kan, adakah harus juga pemakanan sekiranya sedang makan? Ya, memang kena jaga pemakanan. Tiga perkara, tiga rahsia, tiga benda yang kena buat supaya tekanan darah anda mudah untuk turun. Okay. Rosalia tanya, kebanyakan orang muda-muda sekarang dah makan ubat darah tinggi dan kolesterol. Adakah dari semua makanan? Ya, selalunya daripada habit ni. Habit mereka yang makan. Satu, mungkin makan terlalu banyak, tak kontrol makan. Minum pun terlampau minum, tak kontrol minum. Dan juga mungkin daripada lifestyle dia. Mungkin dia hidup dalam keadaan yang stres, kerja yang stres, dengan kena marah bos hari-hari ke, atau memang berada dalam keadaan yang high energy. Jadi itu boleh menyebabkan tekanan darah naik. Jadi kerja lah, betul, tekanan kerja, betul. Trish tanya, betulkah punca darah tinggi doktor salah satunya adalah dari faktor keturunan? Ya, betul. Bila saya kawal pemakanan, saya perasan tekanan darah saya pun ikut turun. Betul. Bolehkah penyakit itu hilang? Okey. Soalan yang sangat bagus. Dia boleh hilang. Seperti saya cakap, tekanan darah tu sebenarnya kita boleh kontrol daripada kita punya pemakanan dan exercise. Kalau katakan anda punya tekanan darah borderline, contoh macam 138, 88, itu kita macam borderline kan. Borderline, kalau anda jaga makan, anda exercise, insya-Allah dia boleh turun secara automatik, tak perlu makan ubat. Dan penyakit tu memang boleh kita kontrol. Ada juga orang yang sampai umur 50, 60, 70 yang tekanan darah dia cantik. Tak jadi masalah. Memang boleh kita kontrol. Hilang tu mungkin tak boleh 100% lah kalau macam dalam keturunan. Okey,
Saya makan ubat tidur selama seminggu. Okey, Al-Insyirah tanya, saya makan ubat tidur selama seminggu. Saya rasa tak selesa dan dah jumpa doktor untuk stop ubat tu sebab nadi saya laju, tekanan darah tinggi, pernah cecah 143. Sudah ambil darah dan tengah tunggu keputusan. Okey, adalah bagus untuk cek balik semula. Cek balik semula nanti bila dapat dia punya keputusan darah. Okey. Sekejap tengok soalan lain. Okey, pening kepala. Doktor, okey, Suzilah tanya. Doktor, kalau selalu pening kepala, berdiri pun ataupun duduk saya rasa mau pitam, ciri-ciri tinggal tu. Okey, yang ini kita tak pasti. Ada kemungkinan tekanan darah rendah pun boleh juga. Berdiri daripada duduk, dia berdiri, dia rasa nak pitam. Itu mungkin tekanan darah rendah, itu bukan tinggi. Kena cek tekanan darah lah di klinik ataupun di farmasi. Bahar tanya, Bahadin, berapa dok perjalanan normal untuk 42 tahun? Normal ialah 120/80 tetap. Ini international standard. Saya tak boleh tukar. Memang ini standard normal. Kalau anda punya tekanan darah lebih daripada 140/90, itu dikira tinggi. Okey. Sekejap tengok soalan dulu. Marni Bella, dok saya makan ubat darah tinggi tapi selalu sendawa dan sampai rasa pening. Kenapa ya? Adakah efek daripada ubat? Yang ini tak pasti. Yang ini tak pasti. Kalau terlampau banyak makan yang bergas pun boleh menyebabkan sendawa juga. Yang ini tak pasti. Cuba tanya dengan doktor yang merawat, tanya dengan doktor yang bagi ubat tu. Kita takut mungkin kalau ada side effect ubat, selalunya dia akan tulis dekat dalam kotak tu ataupun doktor tu tahu. Itu dah lebih bagus. Mungkin nak kena cuba boleh tukar ubat. Ubat untuk darah tinggi ada banyak jenis. Jadi kita boleh tukar ubat, tengok kesesuaian dengan seseorang tu. Nur Syuhada Awang tanya, Assalamualaikum, salam. Katakan baru dapat darah tinggi, tak nak ambil ubat, exercise dan jaga makan. Boleh turunkan tekanan darah ke? Boleh. Boleh tapi kena disiplin lah. Kena turunkan berat badan, kena jaga pemakanan, kena exercise. Cuma itulah nak kena monitoring. Buat ni satu kerja. Monitor tekanan darah tu satu kerja yang lain. Sama ada anda ada mesin sendiri di rumah, mesin tekanan darah yang begini ke, ataupun yang begini ke, mana-manalah yang sesuai. Nak kena ada sendiri di rumah untuk monitor. Buat tu jaga diet dan exercise itu satu tugas. Tapi yang monitoring pun penting juga. Sebab kalau buat saja tapi kita tak monitor, kita tak tahu sama ada anda punya tekanan darah tu turun atau tidak. Gitu. Sekejap tengok dulu. Okey. Norihas tanya, mengapa tiba-tiba kita ada tekanan darah tinggi dan kita memang punya tekanan darah rendah sebelum ini? Okey, Norihas, mungkin satu, ada setengah wanita lah, especially wanita, bila dia waktu dia muda memang tekanan darah dia kita cakap rendah. Tapi bila umur dia dah pergi ke dalam umur yang dah nak perimenopause, dia boleh dapat tekanan darah boleh naik sikit. 35 tahun ke atas, tekanan darah boleh naik sikit. Jadi memang ni boleh berlaku. Nak kena cek dan kita cakap sentiasa monitor lah, Mas Lina tanya, bila saya cek tekanan darah tinggi kat rumah hanya 124/78. Tapi bila cek kat klinik jadi 20. Yang ini kita panggil white coat hypertension. Mas Lina, white coat hypertension. White coat hypertension. White coat hypertension ni ialah apabila anda punya tekanan darah di rumah normal, tapi bila pergi berjumpa dengan doktor, anda punya tekanan darah meningkat. Yang ini agak biasalah, sebab tu saya suruh kalau saya punya patient kan, kalau dia ada mesin sendiri dekat rumah, dia kena tulis kerja rumah dia setiap hari. Bila dia ambil tekanan darah, dia kena tulis dalam buku kecil, tengok tekanan darah di berapa, dan kena bawa buku kecil tu ke klinik untuk saya tengok betul atau tidak tekanan darah dia rendah di rumah. Kadang-kadang memang bila dia duduk depan saya,
Kita buat tekanan darah tinggi. Kita cek memang tekanan darah dia naik. Tapi bila kita tengok dekat rumah semua normal. So tak perlu risau. Okey, saya rasa sampai itu sahaja saya punya perkongsian. Saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat manfaat. Sekiranya apa yang saya kongsikan ni anda rasa dia berguna, tolong kongsi dengan kawan-kawan. Tolong kongsi dengan mereka yang ada darah tinggi. Mungkin dia orang dapat manfaat. Sebelum tu saya nak tengok apa yang saya tulis tadi ya. Saya harap apa yang saya tulis ni semuanya sudah saya bagi tahu. Neurism. Oh ya, untuk laki-laki. Untuk yang laki-laki tekanan darah tinggi juga yang tidak terkawal boleh ganggu. Boleh ganggu fungsi kelelakian dia. Fungsi kelelakian dia. Maksudnya salur darah mereka yang ada darah tinggi boleh juga ganggu pada salur darah di kawasan kemaluan dia. Maksudnya mungkin dia akan ada masalah dengan erection. Dia ada masalah saraf. Mungkin dia punya kualiti kekerasan erection dia pun terganggu. Jadi ini semua adalah akibat daripada tekanan darah yang tidak dikawal. Cuma nak kena ingat juga ada setengah ubat yang diberi oleh doktor untuk mereka yang ada tekanan darah tinggi ni, untuk laki-laki lah especially, boleh mengganggu juga fungsi kelelakian dia. Jadi nak kena bagi tahu dengan doktor, sekiranya anda tak nak anda punya fungsi kelelakian terganggu akibat daripada kesan sampingan ubat, kena bagi tahu dengan doktor, saya nak ubat yang tak kacau saya punya performance laki-laki. Begitu. Jadi selalunya doktor akan bagi. Okey? Okey. Kak Tina Fatimah. Kak Tina Majail. Apa khabar Kak? Lama tak dengar berita. Okey, saya harap dah 30 minit. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan saya. Kalau ada soalan yang saya tak jawab, saya minta maaf. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi besok petang. Dengan topik yang lain yang saya rasa sangat penting, sebab ramai orang ambil mudah lah benda yang sangat common, sebab dia punya kesan, dia punya komplikasi dia serius, yang boleh menyebabkan kualiti hidup anda terganggu. Kalau kena stroke, kalau kena heart attack, kalau kena sakit buah pinggang, jadi ini semua boleh menyebabkan kualiti hidup kita terganggu. Bukan hidup kita saja, hidup anak-anak kita, hidup pasangan kita, dan hidup orang yang berdekatan dengan kita, especially orang yang kita sayang. Okey, saya harap saya memberikan manfaat. Tolong kongsi, tolong like, tolong share, tolong kasih love banyak-banyak dan tag kawan-kawan yang rasanya akan dapat manfaat. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.